Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Maznah binti Abu Bakar, mantan pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga mantan pengarah pendidikan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebenarnya saya berasal daripada Georgetown, Pulau Pinang. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Perempuan St. George, Pulau Pinang. Dan setelah mendapat keputusan yang baik, saya telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke University of Kansas, United States of America. Dan saya telah merantau jauh dengan nekat satu saja kerana saya nak merubah nasib keluarga. Sebab kami daripada keluarga yang bukan berada, jadi ayah saya menitipkan kepada saya pelajaran itu adalah satu-satu yang sangat penting untuk kita merubah nasib kita. So saya selalu ingatkan benda tu. Sebenarnya di University of Kansas saya bukan dilatih sebagai seorang guru. Saya dilatih sebagai seorang saintis dalam bidang entomology. Jadi saya ingat lagi semasa saya berada di Universiti Malaya, pada ketika itu mereka memberi taklimat, ketahuilah bahawa anak-anak semua menjadi seorang guru tu anda takkan kaya, tapi anda akan kaya jiwa. Dan dalam konteks ni saya teringat kata-kata mentor saya yang saya sangat kagumi, iaitu Datuk Hajah Norizam Babu. Beliau pernah berkata kepada saya, dia kata, kalau seorang doktor melakukan kesilapan, mungkin seorang pesakit yang akan mati, kematian. Tapi kalau seorang guru melakukan kesilapan, satu generasi akan terkesan. Menjadi seorang guru itu sangat besar tanggungjawab dia. Tanggungjawabnya ialah yang akan membentuk anak bangsa pada masa hadapan. Besarnya tanggungjawab itu kita kena pikul dengan rasa yang ikhlas. Dan daripada hari pertama saya menjawat jawatan sebagai penjawat awam, I know I serve. Dan itulah menjadi pegangan saya sepanjang karier saya. Sekolah pertama yang saya menjadi guru di Sekolah Menengah Datuk Sheikh Ahmad Seremban. Itu adalah sekolah pertama yang saya menjadi seorang guru dan sekolah yang terakhir saya berkhidmat selama 10 tahun. Setelah tamat tempoh perkhidmatan saya di sekolah, saya telah masuk ke Pejabat Pendidikan Daerah Seremban sebagai pegawai sains dan matematik. Dan jawatan terakhir saya di PPD Seremban ialah sebagai timbalan PPD Seremban. Selepas PPD Seremban, saya menjawat jawatan sebagai Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan. Itulah bermula cabaran yang terbesar dalam hidup saya apabila kebocoran UPSR berlaku pada masa saya menjadi Ketua Sektor. Apa yang saya pelajari di Sektor Penilaian dan Peperiksaan, as a leader, you must be ready to face challenges. And the biggest challenges that you can have is to solve issues. So you kena calm, you kena collected, you kena berfikir dengan baik macam mana nak menyelesaikan masalah itu dan tidak menyalahkan pegawai-pegawai dan letakkan stres yang terlebih kepada mereka. As a leader, what can you do to help them? Apa yang saya buat ialah saya bagi motivasi. And the most important thing, to be with them di saat-saat mereka bekerja itu. And I believe that seperti mana Koza and Posner cakap, you lead by example. You lead by example, you encourage the heart. You encourage the heart. So bila kita ada team yang merasa bahawa kita sentiasa memberi inspirasi kepada mereka, mereka akan buat kerja tanpa disuruh. Dan mereka akan buat the best that they can. Semasa saya di Sektor Penilaian dan Peperiksaan, saya telah dianugerahkan pegawai cemerlang grade DJ52. Masa itu saya grade 44. Setelah itu saya telah naik pangkat menjadi Ketua Sektor Jaminan Kualiti. Saya percaya dalam hidup ini kita mesti ada standard. Kalau kita tak ada kualiti dan kata standard, di mana kita nak bawa organisasi kita? Sebagai seorang ketua, she has to set the standard. And pegawai perlu bekerja keras untuk mencapai standard tersebut. Dan selepas itu saya dilantik sebagai timbalan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri 9. Tak lama, saya pun dilamar ke PPD Bangsa Pudu sebagai pegawai pendidikan daerah Bangsa Pudu dan juga merupakan timbalan pengarah pendidikan. Masa itu saya ada dua lagi sahabat, iaitu Ajah Zainun
yang berada di Sentul dan juga Hajah Asyah. Apabila saya berada di KL, saya ingat lagi semasa di KL saya duduk dengan adik angkat saya di Damansara dan hari-hari saya naik MRT. Apabila saya naik MRT, saya nampak suasana KL, saya nampak anak-anak dan saya tahu kesusahan hidup di KL. Saya terfikir, mungkin Allah hantar saya KL ni ada satu purpose. Dan saya jumpa tujuan itu. Tujuan itu ialah macam mana saya nak merubah nasib anak-anak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang rata-ratanya tuan-tuan dan puan-puan adalah anak-anak miskin bandar. Sebenarnya perjuangan sebagai seorang guru itu, apabila kita mendapat anak-anak yang macam ini, kita nak merubah nasib mereka, kita nak merubah minda mereka, nak menjadi mereka yang lebih baik daripada generasi mereka ada. Maka di situlah datangnya iltizam saya bersama dengan NGO yang berasaskan PBD Bangsa Pudu iaitu Educaring. Kami memulakan projek based learning dan program Sifa Cicir. Saya sebenarnya turun ke PPR. Saya turun ke Chowkit pada waktu malam, berjumpa dengan anak murid ni. Ramai yang cicir tak belajar, ramai yang tak tahu baca, ramai yang tak tahu when the next meal will come from. Maksudnya dia tak tahu bila dia dapat makanan lagi. So this is the reality. Dan bagi saya, the most important thing is kita kena sayang pada budak-budak ni. Masa saya kat KL, saya ingat lagi, I get emotional when I talk about this. Sayang pada anak murid. Saya tak tidur malam tau. Masa saya jadi pengarah wilayah, ada masa saya tak boleh tidur. Sebab saya fikir, ada yang sakit, ada yang tak makan, ada yang macam-macam. Kalau kita tak boleh bantu, di mana kita punya satu responsibility ni kalau kita tak buat betul? Saya nak bawa murid-murid luar daripada kepompong PDP dalam bilik darjah. Saya bawa project based learning dan saya dapati bahawa anak-anak murid ini sebenarnya ada talent. Dan mereka suka datang sekolah selepas itu sebab mereka ada tujuan untuk datang. Mereka boleh buat sesuatu selain daripada rote learning. So, I was hoping that it will continue in wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, please. Because sebagai pengarah BSTP also, I believe in education 4.0. Then you cannot live in the world if you only teach them how to pass exams. Dan sebenarnya saya sangat bertuah kerana pada masa saya menjadi pengarah, pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang sangat-sangat awesome. Tak pernah kata tidak. They will do their best. And to me, there is no barrier. I believe in that. Tak ada barrier antara saya dengan pegawai. There is no such thing as when you are in a certain position, you cannot be humble. Part of being a leader is to be humble. Kita kena percaya sebagai umat Islam pun, Tuhan tak suka kita kalau kita sombong atau kita arrogant. So kita kena percaya bahawa semua umat manusia ini, tak kira apa status dia dalam sesuatu organisasi, dia menyumbang, dia adalah umat Islam yang menyumbang kepada kejayaan organisasi. So kita kena respect mereka. That is the most important thing and have a good reputation with them. Paling saya ingat turun sama-sama ke Chowkit tu, pergi ajar anak-anak baca Quran. Kami ni mencari budak cicir macam mas. Jumpa je budak cicir, puan-puan ada budak cicir ni, apa kita nak buat? Okey, kita buat cicir ni. Antara pengalaman yang saya tak pernah lupa, saya duduk je dekat jalan tu. Atas tu MRT berlalu, kat bawah tu saya mengajar budak-budak untuk belajar. So that was the most beautiful moment that I can think of. Kemudian selepas tu saya bergerak ke BSTP. Sebenarnya saya scared nak pergi ke BSTP. Saya lebih suka ke training guru sebenarnya. That's where my heart is. But as I said, Allah tahu apa yang kita boleh buat dan apa yang kita mampu buat. So bila sampai ke BSTP, I got it. Saya nak bawa murid-murid untuk menjadi fasih digital. Dan saya dukung pendidikan 4.0 iaitu preparedness for the future, which is related to the Industrial Revolution 4.0. Most people will be afraid when they talk about IR 4.0, sangat takut. Tetapi hari-hari dia pakai IR 4.0. Kenapa kita nak deny the rights of the children to learn about digital? But the most important thing, fasih digital fluency. Menjadi seorang warganet yang beradab, bernilai, literate, that is fasih digital. That is the mantra of BSTP. Peneraju generasi digital. Dan bila saya sampai ke BSTP, the first thing that I told them, I come here to challenge you. And the most important thing, saya introduce pelan pengurusan risiko.
with this plan, bila you ada timbul isu, kalau aduan macam-macam, you have a risk plan. So saya ajar tu. But the most important thing, saya bagi tahu mereka, you menghasilkan sumber, you menghasilkan sesuatu untuk the future of the children, do your best. Kalau hasilkan video yang terbaik, saya ada standard, I push them. And Delima is one of the things that I started to work on. Delima 2.0, masa mula-mula tu dengan Dr. Wali Syukri, dia dah pernah bersara, one of the best officer that I have in terms of dedication untuk menghasilkan Delima. Saya duduk dengan dia, saya cakap, doktor, kita kena buat macam ni, kita kena buat AI, machine learning untuk orang yang kurang upaya. Dan dia berjaya materialisasikan Delima 2.0 dengan baiknya, yang pada masa PKP telah berjaya memberi manfaat kepada nearly 5 million students and 500,000 guru pada ketika itu. Alhamdulillah, saya dengar baru-baru ini Delima mendapat Asia Foundation Award. I'm very proud that we did that. Saya kata kejayaan BSTP bukan hanya daripada saya, dia bermula daripada pemimpin-pemimpin yang terdahulu juga. Sebenarnya ada ramai pegawai yang datang kepada saya, dia kata, Puan, macam mana nak jadi macam Puan? Benda tu semua bukan destinasi, itu sebenarnya adalah journey. So saya kata, diri saya, kalau orang boleh kata siapa Mazna binti Abu Bakar, first thing, I'm very passionate of what I do. Yang kedua, saya tegas. Ada orang tahu saya tegas. Saya tegas kepada kebenaran. Saya tegas kepada integriti. Yang ketiga, kita mesti ada purpose. Purpose kita, macam mana kita nak menjadikan orang yang kita pimpin itu mencapai hasrat dia, mencapai diri dia sebagai orang yang terbaik. Itu kepada yang kita pimpin. Dan kita nak organisasi kita berjaya. And everyone knows I work hard. Saya tidak ambil cuti walaupun sehari sehingga hari terakhir saya bersara. Selagi nyawa dan hayat saya ada, saya akan serve kepada organisasi yang saya ni. So always do your best. Don't compromise on standard. And then be humble. Jangan selalu pandang ke langit. Kadang-kadang kita kena lihat juga rumput di bumi. Dan kita kena bersyukur atas apa yang Allah bagi kat kita, setakat itu ini bagi kat kita. Resign to the fact that Allah bagi kita setakat itulah. But apa yang kita buat bila kita sampai ke tahap itu? Dan saya sangat taat kepada ketua saya. Dan last sekali, sayang kepada pegawai. Supaya mereka diberi hidayah untuk menjalankan yang terbaik yang dia boleh buat lah. So, that is me. Sebelum saya berhenti bicara ini, ada satu kata-kata tentang kepimpinan yang memang saya pegang dan I really believe the greatest test of a leader, ujian terbesar bagi seorang pemimpin, is not about what you can get from the position, bukan tentang apa yang boleh you dapat daripada jawatan itu. Dia kata the greatest test of a leader lies in what you can give with that position. Maksudnya, apa yang you boleh bagi daripada jawatan itu, bukan apa yang you boleh ambil. The greatest trait of a leader lies in his compassion. Compassion dia kepada orang yang dipimpinnya. Kepada apa yang Kuzner and Posner cakap berkaitan dengan leaders, there are 5 things a leader should have. A true leader. Pertama, model the way. Menjadi suri teladan kepada orang yang dipimpin. Yang kedua, inspire a shared vision. Inspire dalam pegawai-pegawai kita, apa vision kita sebagai pemimpin. You have to be clear of your vision. Inspire that vision. Challenge the process. Kita tak boleh biarkan pegawai kita atau orang yang kita pimpin berada dalam comfort zone. Kita kena challenge them. Kalau dia menjadi seorang pegawai, jadi pegawai yang hebat. Kalau dia ambil video, mesti video dia hebat. Kalau dia menjadi seorang ustaz, dia menjadi seorang ustaz yang hebat. Challenge the process. And the next thing, dia kata, enable others to act. It's very important. Kadang-kadang kita semua nak buat sendiri. Micromanage, semua kita nak buat. Sejauh mana kita sebagai pemimpin boleh buat semua. So, kita kena enable others to act. Maksudnya, beri empowerment kepada pegawai kita ataupun orang kita to bertindak and shine. Saya selalu percaya bahawa seorang pegawai yang cemerlang, ada orang tanya, what is it like to be a jusa?
Saya rasa a trait of a jurusa ialah mencemerlangkan orang lain. So you have to do your utmost best untuk mencemerlangkan pegawai itu. Beri dia peluang untuk shine, beri dia peluang untuk tunjukkan bakat dia, because as a pengarah, nobody can take your shine as a pengarah. But kalau you beri, sometimes you shine the light to your pegawai, dia will feel very, orang kata apa, dia akan rasa seronok dan dia akan rasa inilah leader yang kita nak lah, kan. Dan akhir sekali, this is the most important, Ghazali Posner cakap, encourage the heart. Encourage the heart. Saya selalu percaya bahawa the art of leading is leading from the heart. Ikhlas dengan pegawai kita, pimpin mereka, always think about what you can do for them. Saya nak titipkan nasihat kepada anak-anak murid. Dalam kehidupan kita, kita akan menempuh pelbagai dugaan dan cabaran. Bagi saya, dugaan dan cabaran itulah yang akan menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita berpijak di bumi nyata dan menjadikan kita lebih berusaha untuk memperbaiki diri kita. So never stop learning. Never stop learning. Jangan berhenti belajar. Hormat kepada ibu bapa, kepada guru, kepada pemimpin. Jadilah sebaik-baiknya manusia. Jangan terlampau terpengaruh dengan budaya sekarang yang nak orang kata the millennials orang kata apa cepat, everything dia nak cepat. Makan nak cepat, fast food, komunikasi nak cepat, semua nak cepat. But look into the future. Kalau kita percaya kepada Allah meletakkan manusia sebagai khalifah di bumi ini, anda semua adalah bakal khalifah ni. So kita tak boleh lupa bahawa responsibility untuk menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik pelajar dan buat yang terbaik untuk masa depan diri dan juga kepada keluarga. Untuk diri dan juga keluarga. Untuk cikgu, nak jadi cikgu memang susah. Saya kata memang tak akan kaya, tapi alhamdulillah dapatlah beli tudung dak sekali-sekala. Kita kena ikhlas. Kita kena sayang anak murid kita dan kita jangan bersungut. Cikgu kalau bersungut tu, saya faham kerja cikgu mencabar. Siapa kata kerja cikgu senang? Dunia berubah. So pendekatan mengajar berubah, dasar berubah, everything berubah. Lihat apa yang berlaku masa pandemik. Kita kena change ourselves dalam masa yang sangat singkat. Kita tak boleh kata I cannot change, I'm not going to do everything. Kita bersungut, susah betul nak ajar budak. Dalam kesabaran tu ada hikmah dia, cikgu. Yang penting the art of teaching is teaching from the heart. You must genuinely love your children. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengarah dan juga seluruh warga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang telah memberikan saya anugerah yang begitu istimewa kepada saya. Sesungguhnya jasa budi dan kenangan tuan-tuan dan puan-puan kepada saya takkan saya lupa sehingga ke akhir hayat. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih semua atas apa yang telah diberikan kepada saya.